الله فلا مضل له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lain ialah kejadian malam apabila kami lenyapkan siang daripada muka bumi, lantas kamu pun diselubungi dengan suasana kegelapan. Maha benar yang maha agung lagi maha mulia. Sidang hadirin, sidang jemaah yang dimulakan, ayuh sama-sama kita mulakan halaqah ilmu pada pagi ini dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah memberikan keampunan buat seluruh arwah yang lebih dahulu meninggalkan kita, dan Allah mempermudahkan segala kerja buat kita, serta Allah memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit di kalangan kita. Ala hazihi niyah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati seluruh pegawai masjid, jami' dan ashabul fadilah, tuan-tuan haji, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tinggi-tinggi syukur kita berafa' dan kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini, dan insya-Allah kita melanjutkan perbincangan menerusi ayat 37 daripada surah Yasin, ayat yang berbunyi wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum muslimun. Sadaqallahul azim. Bermula daripada ayat ini Allah Ta'ala meneruskan lagi penceritaan Allah tentang zatnya yang maha berkuasa. Setelah sebelum ini Tuhan ceritakan tentang Tuhan jadikan alam ini daripada tanah yang asalnya gersang, tiba-tiba ditumbuhkan dengan hidupan-hidupan dan tanaman-tanaman yang hijau subur. Kemudian Allah meneruskan lagi penceritaannya tentang kekuasaannya yang maha hebat. Tuhan jadikan makhluk-makhluk ini berpasang-pasangan, ada jantan, ada betinanya, ada lawan, ada kembarnya. Allah Ta'ala cerita pula pada ayat yang ke-37 pada pagi ini, satu lagi sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapa pun, iaitulah Allah menjadikan fenomena malam dan juga siang. Dan malam dan siang ini dikawal oleh suatu sistem yang sangat unik, dikawal oleh suatu ketetapan yang telah diatur dan dihisab dengan sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pun tidak boleh untuk menunda ataupun melewatkan waktu malam itu. Dan siapa pun tidak boleh menentukan, aku tak mau waktu malam ini, aku nak siang saja, tidak mampu. Aku tidak boleh, manusia tidak boleh untuk memendekkan waktu malam itu dan tidak mampu untuk mempercepatkannya.
semuanya di bawah satu sistem yang sangat hebat, dan yang hanya mampu untuk mengawal kejadian siang dan juga malam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sejak zaman berzaman, manusia sangat meletakkan perasaan kagum yang tinggi kepada kejadian siang dan juga malam ini. Dan pada pemerhatian masyarakat dahulu kala, mereka mempercayai kejadian siang dan malam ini adalah berakibat daripada tindakan yang dilakukan oleh matahari. Waktu dalam buku kita ini tuan-tuan, diceritakan tentang sikit sejarah kepercayaan mitos yang difahami oleh orang Yunani purba. Mereka mempercayai bahawa siang dan malam ini berlaku kerana perbuatan dewa matahari yang bernama Phobos Apollo. Dia orang Yunani. Mereka dakwa Phobos Apollo ini adalah nama kepada dewa matahari ini. Phobos ini akan menaiki suatu kereta yang ditarik oleh kuda-kuda emasnya menyeberangi alam maya ini dengan membawa undang ataupun obor yang bernyala-nyala untuk menerangi dunia. Waktu dia duk cross alam ni, manusia di dunia ini akan melihat pergerakan matahari itu daripada ufuk timur nak sampai ke barat itu. Itulah perjalanan Phobos Apollo pada pandangan orang Yunani purba. Dan setelah sehari suntuk, dia pun menghentikan perjalanannya untuk merehatkan kuda-kuda emas kesayangan dia. Tak boleh nak berjalan terus, maka sampai sempadannya, sampai had dia pun akan berhenti. Berhenti itulah tenggelam matahari. Ini cerita mitos di kalangan masyarakat Yunani purba. Supaya berhenti itu, supaya kuda-kudanya itu akan dapat meneruskan perjalanan yang lebih baik dan selesa pada keesokan harinya. Sebaik saja dewa itu berhenti berjalan, dunia ini pun menjadi gelap gelita, dan keadaan itu didakwa oleh mereka sebagai malam. Dan ada juga golongan lain yang mempercayai bahawa siang berlaku kerana matahari itu terjaga, dan malam pula berlaku kerana matahari itu tidur. Kesan daripada penceritaan ataupun kisah dongeng yang diceritakan oleh orang Yunani purba ini tuan-tuan, masyarakat dunia pada masa itu, termasuklah orang Arab jahiliyah yang berada di Mekah ketika itu, mereka pun percaya dengan cerita yang disebarkan oleh masyarakat Yunani purba ni. Dia faham macam tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita memberikan pencerahan dan juga penjelasan tentang hakikat kejadian siang dan malam. Ia tidak ada kaitan dengan mana-mana dewa yang didakwa oleh Yunani ataupun oleh agama-agama lain di atas dunia. Allah Ta'ala menceritakan fenomena siang dan malam ini, mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut perintah dan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk membetulkan kepercayaan karut dan menghapuskan fahaman syirik di kalangan manusia. Muslimin, bila kita menekuni ayat ini, ia mengajar kita beberapa perkara. Al-Syekh Al-Marzuqi dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinah, seorang ulama falak yang wafat sekitar 421 Hijrah yang lalu. 1000 tahun dah beliau meninggalkan kita, tetapi satu kitabnya yang bernama Al-Azminah Wal-Amkinah
kitab yang menceritakan tentang masa dan juga tempat. Begitu agung, satu karya yang sangat hebat untuk kita tekuni dan untuk kita pelajari. Beliau mensyarahkan ayat 37 dalam surah Yasin ini di dalam kitab tersebut. Sebelum daripada itu, ulama yang memberikan fokus mereka di dalam Al-Quran, mereka menemukan kalimah al-lail ataupun perkataan malam, alif lam lam ya lam, itu diulang-ulang sebanyak 92 kali. Dan kalimah an-nahar, alif lam nun ha alif ra, an-nahar, diulang-ulang sebanyak 57 kali. Versi yang kedua, sebahagian di kalangan mereka mengkaji lagi dan mereka temukan jumlah kalimah al-lail adalah sebanyak 106. Dan version yang kedua juga menemukan kalimah an-nahar diulang-ulang sebanyak 55 kali. Biarpun nampak ada sedikit perbezaan, tapi yang kita perasan jumlah mana lebih banyak disebut. Kalimah malam disebut lebih banyak. Version pertama 92, version yang kedua 106. Kalimah an-nahar version pertama 57, version yang kedua 55. Kesimpulannya, perkataan malam, kalimah al-lail diulang lebih banyak, disebut oleh Allah lebih banyak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita hadirin sekalian, fenomena malam dan juga siang ini ada kedudukan yang tersendiri dan teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting, sebagai kita yang menekuni ayat 37 surah Yasin ini, Allah Ta'ala nak menggambarkan tentang satu bukti tentang kekuasaan Allah bagi meyakinkan orang yang tidak percayakan hari kiamat. Orang yang tak percayakan tentang hari kebangkitan, Allah Ta'ala buat main fenomena siang dan malam ini untuk memberikan keyakinan kepada mereka, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mampu mengatur kejadian siang dan malam dan tak pernah miss start daripada Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang ini, lekeh sangatlah kalau Allah tidak mampu untuk membangkitkan semula di hari kiamat kelak. Peristiwa hal lagi besar pun Allah Ta'ala boleh atur, apatah lagi untuk membangkitkan manusia yang dulunya pernah hidup, kemudian Tuhan matikan seketika dan Tuhan nak hidup balik. Benda itu sangat mudah dan simple bagi Allah. Sebab hal lagi besar daripada itu pun, iaitu kejadian siang dan malam pun, Allah Ta'ala mampu tadbir dengan begitu baik. Allah memberikan gambaran pada ayat ini, tuan-tuan, satu analogi ataupun satu bandingan yang baik. Bagaimana proses kejadian malam itu berlaku. Ajaibnya, Allah Ta'ala zahirkan malam itu dia tidak main dalam bentuk yang sekelip mata, tiba-tiba gelap. Tak. Malam dia tidak muncul dalam keadaan yang mengejutkan, cerah, tiba-tiba alam ini diselubungi dengan kegelapan. Tak. Malam ini Allah Ta'ala jadikan dia main dalam keadaan yang berperingkat-peringkat, slow. Ada step dia dan ada fasa dia. Pergerakan alam ini daripada cerah pi kepada alam, pi kepada malam. Dan Allah Ta'ala menjadikan itu semua daripada suasana yang siangnya riuh, siangnya sangat rancak dan meriah dengan aktiviti manusia dan alam haiwan. Bila masuk kepada malam, suasana yang sedemikian akan berubah menjadi sunyi sepi. Suasana yang tadi ni meriah akan jadi slow down. Semangat yang memuncak siang hari tadi akan menjadi layu. Hati yang gembira pada siang tadi ni, bila malam dia akan rasa pilu, dia akan rasa sayu dan dia akan rasa risau.
Siang dunia ini dihidupkan dengan pekerjaan, dengan manusia sibuk mencari rezeki. Bila main malam, manusia akan mula berehat untuk mencari kekuatan pada keesokan harinya. Setengah-setengah pada pekerjaan terpaksa dihentikan pada waktu malam. Kerana itu fitrah Allah Ta'ala mengatur alam ini, siangnya untuk bekerja dan malamnya untuk berehat. Inilah satu sistem yang Tuhan atok dalam dunia ini, tuan-tuan, yang manusia tak boleh lawan. Kalau manusia cuba lawan tuntutan fitrah ini, sampai satu masa akan berlaku kerosakan kepada dunia dan juga kepada diri manusia yang cuba lawan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi pertukaran malam dan juga siang ini merupakan sebesar-besar bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi teladan bagi orang yang mahu memikirkan dan juga untuk memahami. Mengadakan hari kebangkitan itu adalah kerja yang paling mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Ketika Al-Imam Al-Marzuqi menafsirkan ayat 37 surah Yasin ini, beliau memberikan 3 poin kepada kita. Yang pertama, ayat 37 ini memberikan penegasan tentang adanya waktu malam, isbatul lail. Adanya waktu malam ini merupakan perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab adanya waktu malam ini, tuan-tuan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam ini sebagai libasan, sebagai pakaian untuk kamu rehat, untuk kamu menenangkan diri, untuk kamu memberi fokus kepada diri untuk rehat saat esok kamu nak bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan Tuhan jadikan nahar, siang yang akan mai saat ini, sebagai tempoh untuk kita bekerja mencari kehidupan. Jadi kejadian malam itu isbat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada ayat 37 surah Yasin ini, Allah juga mengisbatkan tentang al-yaum, tentang hari. Bila ada malam, ada siang, maka sempurnalah kejadian hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam hidup kita, waktu bila kita nak guna istilah pagi, waktu bila kita nak kata tengah hari, waktu bila nak kata petang, waktu bila nak kata malam, dan waktu bila pula nak kata tengah malam. Tambah-tambah kalau orang yang duduk di pejabat, setiausaha ke, ataupun yang buat surat dan sebagainya, yang nak catat minit, ataupun bila kita nak cakap, waktu bila nak sebut pagi, waktu bila nak sebut tengah hari, petang, malam dengan larut malam. Sebab waktu-waktu yang saya sebutkan ini, tuan-tuan, dia termasuk di dalam kejadian yang disebutkan sebagai al-yaum itu. Al-yaum, hari itu gabungan antara siang dan juga malam. Di Malaysia dia panggil Pusat Sehenti Rujukan Persuratan Melayu, PRPM, yang dimiliki oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka tetapkan beberapa waktu dan juga masa untuk memudahkan kita nak tentukan waktu pagi, petang, siang, malam ini. Tuan-tuan, bermula daripada 1 pagi sampai 11.59 sagi, 1 pagi malam hinggalah 11.59 sagi, itu range waktu untuk pagi. 11.58 pagi lagi, 11.59 pagi lagi. Bila tengah hari, bermula pukul 12 sagi, 12.00 itu dah PM, dah tengah hari, sehingga bila 1.59. Sebelum ni kita nak kata pukul 1 tu petang, tapi 1.59 itu ikut DBP lah,
ikut DBP. Masih lagi tengah hari. Start pukul 2. Kalau suri rumah dia tengok cerita Filipin tu, lepas pada buletin utama, lepas pada buletin 1 tengah hari tu, dia nak start masuk cerita telemovie. Lepas pada tu pukul 2 itu 2.00 itu hingga 6.59 PM itu adalah waktu petang. Pukul 2 sampai 6.59 itu range waktu untuk petang. Okey. Malam lagi start bila? Pukul 7. 7 itu dianggap sebagai malam. Pukul 7 hinggalah 11.59 malam. Itu range waktu dalam DBP dia sifatkan sebagai waktu malam. Tengah malam ini start daripada pukul 12 berita Nightline itu sehingga pukul 12.59. Itu dianggap sebagai waktu tengah malam. 5 waktu yang saya sebutkan ini tuan-tuan terangkum di dalam istilah Arabnya disebutkan sebagai al-yawm, hari. Al-Imam Al-Marzuqi juga menyebut pengajaran yang boleh diambil daripada ayat 37 surah Yasin, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa iza hum muzlimun, menunjukkan bahawa hikmah kejadian ataupun waktu di waktu malam. Ada hikmah-hikmah yang tersendiri Allah Ta'ala jadikan bermula daripada pukul 7 malam itu sampai nak subuh esok itu tuan-tuan, ada hikmah-hikmah waktu yang tersendiri. Ahli Falak membahagikan waktu malam ini kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama sebelum larut malam, daripada pukul 7 itu sampai pukul 12.59. Fasa yang kedua pula setelah larut malam. Setelah larut malam start daripada pukul 1 hingga pi kepada menjelang waktu subuh, itu dipanggil setelah larut malam. P. Ramlee buat lagu bila larut malam, cerita pukul 1 ke atas. Tapi dalam ahli falak, malam ini terbahagi kepada 2, sebelum larut malam dan selepas larut malam. Dan ada hikmah-hikmah yang tersendiri, waktu-waktu yang ditetapkan oleh para ulama, fasa-fasa dia itu. Pertama disebutkan sebagai waktu ghurub. Waktu ghurub ini waktu maghrib, waktu tenggelamnya matahari. Waktu itu alam yang tadinya cerah dah mula semakin kelam, tapi manusia masih boleh nampak, boleh tengok muka, boleh cap lagi rupa seseorang, boleh cap lagi motor hadu mai tu, tahulah motor siapa, ataupun tuan punya motor tu, kita boleh cap lagi waktu maghrib itu sebab belum gelap sepenuhnya. Sehinggalah habisnya waktu maghrib itu, dia naik waktu yang berikutnya disebutkan sebagai syafaq. Syafaq ini cahaya kemerah-merahan di kaki langit sudah semakin hilang. Syafaq kuning yang ada di langit sudah semakin hilang. Warna putih yang ada di kaki langit akan sudah hilang, dia nak ganti dengan warna gelap. Itu fasa yang kedua disebutkan sebagai asy-syafaq. Hilang garisan ataupun cahaya merah di kaki langit itu, dia masuk fasa yang ketiga disebutkan sebagai ghasaq. Ghasaq ini tuan-tuan hilang terus cahaya kekuningan dan kemerahan tadi, alam sudah kembali mula gelap. Ketika itu tuan-tuan, bayang rupa pun sudah semakin gelap, semakin tak nampak dah. Fasa itu terus beralih pi kepada waktu al-atamah. Al-atamah waktu Isya. Keadaan sudah semakin kelam, orang tua-tua sebut kelam malam. Kan? Kelam malam tu waktu Isya itu, andainya tak ada elektrik, andainya tak ada lampu, kita duduk di luar, kita takkan dapat mengenal antara satu sama lain, sebab bayang pun tak nampak dah pada masa itu, melainkan suara saja yang membezakan si fulan bin si fulan, dia ni dengan dia ni. Mata tak nampak dah nak tengok. Itu waktu dia al-atamah.
sehinggalah masuk pukul 10 dipanggil sebagai Al-Fahmah. Al-Fahmah ini waktu malam yang gelap gelita, pukul 10. Lepas tu dia akan konek sampai waktu Zullah, sehinggalah pada waktu Al-Mauhin, nak masuk tengah malam ni dah, hinggalah Al-Qata', iaitu akhirul laili, bermula dekat-dekat pukul 12.59 malam itu 12 tengah malam. Ada waktu-waktu dan juga fasa-fasa ini, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala menggambarkan pergerakan daripada tenggelam matahari tadi sampai ke waktu akhir malam itu, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kalimah naslahu. Naslahu ini satu proses seolah-olah Allah Ta'ala, kalimah insilah ini orang Arab biasa guna waktu melapah kulit binatang. Bila melapah kulit binatang, contoh kambing, tuan-tuan sangkut ikat jadi satu tiang, kemudian kita mula proses melapah. Sambil kita duk teh pisau itu, kita duk kelarkan kulit haiwan itu, kita duk tarik. Proses itu daripada gelapnya kulit haiwan tadi, kita duk tarik dia itu, semakin nampak daging dan isi kepada kambing tadi. Proses itu namanya insilah. Dia tidak jadi secara terus menerus, dia tidak jadi secara mengejut ataupun terus jadi, tapi dia ada step. Begitulah kejadian siang dan malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, timbul persoalan antara siang dan malam, yang mana satu Tuhan jadikan dulu? Siang dan malam, hak mana satu Tuhan buat dulu? Agak-agak ni bukan soalan serupa telur dengan ayam, siapa jadi dulu. Dia fikir tu pening tak habis. Telur dengan ayam siapa jadi dulu? Hak nu kata telur, hak ni kata ayam. Kau tak ada ayam, tak jaga lahirlah telur tu. Macam-macam lah kata, kan? Itu persoalan daur wa tasalsul. Tapi hak ni satu persoalan yang menarik juga, antara fenomena siang dan malam, yang mana dulu Tuhan jadikan? Tuhan jadikan siang dulu ke Tuhan jadikan malam? Persoalan ini sudah pun menarik perhatian seorang ulama sejak zaman berzaman, dan seorang ulama yang hebat, Al-Imam Ibn Athir, menulis di dalam kitab dia tentang Al-Kamil Fit Tarikh, cerita tentang ensiklopedia alam ini, alam panjilid kitab dia. Dia cerita daripada awal-awal kejadian makhluk ini sampailah era tamadun di zaman dia itu, Ibnul Athir. Jilid yang pertama cerita tentang alam semesta, dan ditulis dalam kitab itu satu tajuk, kejadian siang dan malam, siapakah yang lebih dahulu Allah Ta'ala jadikan. Dia kemukakan beberapa pandangan. Sebenarnya di kalangan para ulama ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang dakwa Tuhan jadikan siang dulu, dan satu kumpulan pula yang dakwa Allah Ta'ala jadikan malam dulu baru siang, dengan beberapa argumen dan juga beberapa dalil. Cuma Ibnu Asir memberikan tarjih dia ataupun memberikan komentar dia. Dia kata, aku lebih bersetuju dengan pandangan ulama yang menyatakan Allah Ta'ala jadikan malam dulu baru siang, dan malam itulah merupakan awal kepada al-yaumu tadi ataupun hari tadi. Tuhan jadikan malam itu, bila masuk malam ini tuan-tuan, dia menunjukkan permulaan hari baru. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan malam dulu dijadikan, barulah siang keesokan hari. Dan perkara ini difahami oleh ahli-ahli falak ketika mana mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kejadian malam dan juga siang. Allah Ta'ala sebut malam dulu, baru Tuhan sebut kalimah siang. Contoh ayat 37 surah Yasin yang kita baca ni, wa ayatul lahumul lailu
Tuhan mulakan dengan kalimah al-lail. Lail tu malam. Naslakhu minhun nahar, kemudian kami gantikan, kami lenyapkan siang daripadanya. Siang Tuhan sebut selepas daripada waktu malam. Dan ahli falak yakin mana-mana ayat Quran pun banyaknya redaksinya macam tu. Tuhan sebut al-lail dulu, barulah an-nahar, sebab Tuhan nak habaq yang mana dulu. Dulunya adalah malam, kemudian barulah mai pada waktu siang. Dan ahli fiqh juga bersetuju dengan pandangan ini. Sebab itu permulaan takwim solat, tuan-tuan. Takwim solat kita start dengan malam. Bilal ataupun seorang masjid nak susun jadual tarawih, start malam bila? Start tarikh 29 Syaban. Betul tak? Tarikh tu 29 Syaban. Esok baru 1 Ramadan. Tapi malam tu ada tarawih dah, dan di jadual tulis dah malam pertama. Puasa esok, tapi malam tu dah start tarawih dah. Nak bagi tahu kata permulaan hari itu. Sebelum kita start hari berpuasa itu, malam itu kita mulakan preparation dia, persediaan dia. Nak sambung puasa esok ni, malam ni kita warming up dengan tarawih dah. Kalau ikut, puasa dululah, esok baru malam tu baru start tarawih. Dah nak bagi tahu kata malam itu dan main dulu, barulah bermula fasa dia masuk kepada siang hari. Dan juga dalil yang pertama tadi Tuhan sebutkan al-lail dulu, barulah Tuhan sebut an-nahar, waktu siang dia. Jadi ini antara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama berhubung dengan kejadian waktu yang berkait dengan waktu malam ini. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini, bagaimana para ulama membahagikan waktu malam ini dengan tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anggap waktu malam itu bermula daripada pukul 7 hinggalah menjelang subuh, mungkin masa dia panjang kan? Tapi kalau kita nak ringkaskan lagi, mungkin kita boleh anggap waktu malam itu bermula daripada selepas Isya sebagai contoh, pukul 9 malam hinggalah pukul 6 pagi menjelang waktu subuh. Waktunya lebih kurang dalam 15 jam. 15 jam kan lebih kurang. Pada pukul 9 sampailah ke pukul 6 kan? Maaf, 9 jam. Waktu lebih kurang dalam 9 jam. Baik, bagaimana para ulama membahagikan waktu-waktu malam dia bermula daripada selepas Isya hinggalah pada waktu subuh. Kelompok yang pertama, mereka menghidupkan seluruh malam. Ini biasa dilakukan oleh para ulama ataupun orang-orang soleh yang menumpukan hidup dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di kalangan mereka ini, tuan-tuan, yang sembahyang subuh pagi hari ini dengan wuduk hak sembahyang Isya tadi, tak batal-batal. Pasal apa? Pasal memang dia tak tidur langsung. Seluruh malam itu, lepas daripada Isya tu, kita balik duduk minum kopi lagi, kita balik duduk tengok TV lagi, duduk tengok movie lagi. Tapi mereka ni tak ada jadual itu. Mereka terus maintain beribadah, dihidupkan kullul lail, seluruh malam dia, start pada pukul 9 itu sampailah pukul subuh. Dan dia sembahyang subuh itu dengan wuduk sembahyang Isya tadi. Ada kelompok manusia yang begini. Yang kedua, ada yang mula bangun pada setengah malam. Pada pertengahan malam, kita katalah pukul 9 malam hinggalah pukul 6, itu dianggap 9 jam. 9, 10, 11, 12, kemudian campur 6 jadi 9 jam. Dia bahagikan 9 jam itu kepada 4 jam setengah, 4 jam setengah. Pukul 9 sampai campur dengan pukul 4
4 jam setengah dia jadi 9, 10, 11, 12, 1 1 setengah. Dia bangkit pukul 1 setengah ataupun pukul 2. Start daripada pukul 2 itu dia mula beribadah sampai subuh. Ada kelompok abid ataupun ahli ibadah yang macam tu. Dia rehat dulu 4 jam setengah yang pertama itu dia rehat, bangkit start pada pukul 2 tu sampai subuh. Mungkin ada di depan saya ni tuan-tuan yang mengamalkan rutin sedemikian. Yang ketiga, kita rasa berat sangat. Ada yang bangun pada 1/3 malam. Dia bahagikan malam itu kepada 3. Pukul 9 sampai pukul 6 ada 9 jam, dia bagi 3 jam, 3 jam, 3 jam. Dia bangkit pada 3 jam yang terakhir, pukul 3 pagi contoh, 3 atau pukul 4.56. Pukul 4.56 itu dia bangkit. 4 bangun pada pukul 4 itu masuk dalam kelompok mereka yang bangun pada 1/3 malam. Ada juga yang bahagikan malam itu kepada 6 bahagian ataupun 5 bahagian. Kemudian jenis yang kelima, ada yang tidak tetap waktu bangun dia, tapi dia tetap bangun pada waktu-waktu yang dia terjaga dan dia terus beribadah kepada Allah. Jadual dia tak ada, tapi tiap-tiap malam dia bangun. Ada juga orang yang macam tu kan. Ada orang yang rutin dia akan bangkit pukul 4. Ada orang yang rutin dia akan bangkit mungkin pukul 5, 5:30. Ada orang yang dia kata saya tak ada jadual, tapi saya terjaga, saya akan bangun dan saya akan tunaikan kan, ibadah di waktu malam. Ada orang yang passion macam tu. Jenis yang keenam, ada yang bangun sekadar cukup masa untuk mengerjakan solat sebanyak 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Sekiranya ada kesukaran untuk bersuci, dia akan duduk menghadap kiblat walau sekejap untuk berzikir dan berdoa. Ada juga yang rapat sangat dengan waktu subuh dah ni, waktu sahur barangkali, ataupun waktu yang lagi 10 minit nak menjelang subuh, dia hanya sempat untuk 2 rakaat, ataupun kadang-kadang tak ada sempat untuk bersuci saja, tapi dia sempat duduk menghadap kiblat dan waktu tu dia berzikir ataupun dia berdoa. Itu juga dianggap menghidupkan waktu malam. Bagi yang tak mampu, waktu yang ketujuh, sekiranya kita susah untuk bangun malam, sekurang-kurangnya kita mestilah menghidupkan antara maghrib dan isya. Maghrib dengan isya tu tuan-tuan, kalau kita rasa kita tak mampu untuk hidupkan waktu malam ini seperti mana 6 waktu yang sebelum ni, tuan-tuan hidupkan maghrib dengan isya itu. Dengan selesaikan dengan wirid selepas isya, kemudian tidur. Kena bangunlah sebelum masuk waktu subuh. Sekurang-kurangnya kita sudah pun menghidupkan 2 tepi malam, iaitu pada awal malam pun kita ambil bahagian maghrib ke isya tu awal malam, dan kita juga ambil awal siang, iaitu dekat-dekat dengan subuh. Tarafail laili wan nahar, 2 pinggir waktu, awal malam dan juga awal siang. Ada juga bahagian kita beribadah pada 2 waktu tersebut. Itu yang paling lengket kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan waktu malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i membahagikan malam dia kepada 3. Kalaulah ikut waktu pukul 9 sampai pukul 6 tadi, artinya 1/3 malam, pukul 9 sampai pukul 12 Imam Syafi'i gunakan untuk rehat, untuk tidur. Kemudian pukul 1 sampai pukul 3 Al-Imam Asy-Syafi'i gunakan untuk study, untuk karang kitab, untuk fikir masalah ilmu dan sebagainya. Pukul itu masa tu. Kemudian 1/3 yang terakhir dia akan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rutin amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang hebat zaman dulu. Tapi kalau kita tak mampu untuk level yang sedemikian tuan-tuan, kerana mujahadahnya sangat tinggi, kita ambil option yang terakhir tadi. Maghrib isya kita jaga wirid kita, zikir kita, baca Quran kita dan sebagainya. Kemudian dekat subuh kita bangun sat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan termasuk kita ni dalam kelompok yang menghidupkan waktu malam itu, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.